So, ceritanya bermula pada tahun 1206 di mana pada waktu ini telah bangkit satu bangsa yang dipanggil sebagai Mongol Tatar dan ketuai oleh Genghis Khan. Seperti yang kita tahu, Mongol Tatar ni adalah satu bangsa yang sangat kejam, satu bangsa yang sangat gangster dan satu bangsa yang sangat brutal. Diorang ni kalau diorang bunuh musuh orang, confirm diorang akan bunuh dalam keadaan yang sangat kejam. Sejarawan barat ada setengah diorang ni panggil tentera Mongol ni sebagai The Devil Horseman atau syaitan berkuda. Maksudnya tentera Mongol ni kalau diorang nak travel satu perjalanan yang sangat jauh, diorang ni boleh tidur sambil menunggang kuda. Dan diorang ni juga sangat hebat menunggang kuda sambil memanah. Kalau diorang memanah sambil menunggang kuda tu confirm akan mengenai sasaran. Dan penyerangan yang pertama berlaku adalah ke atas Zhongdu, iaitu Beijing kalau kita nak panggil hari ni. So Zhongdu ni berjaya ditawan oleh tentera Mongol dalam masa yang sangat singkat dan ramai engineer-engineer Zhongdu ini telah ditawan oleh tentera Mongol dan kemudiannya dipaksa oleh Genghis Khan untuk mengajar tentera Mongol cara untuk mencipta siege weaponry ataupun kelengkapan senjata untuk mengepung kota-kota besar. Sebenarnya di sinilah titik mula di mana tentera Mongol mula belajar cara untuk mencipta senjata yang sangat canggih dan kemudiannya kita dapat tengok satu demi satu kota-kota yang besar ini berjaya ditawan oleh diorang ni. Dan kemudian pada tahun 1215, Genghis Khan telah menghantar 100 orang delegasi pedagang untuk pergi ke kerajaan Khawarizmi. So tujuannya untuk berdagang, tapi Sultan Alauddin pada waktu itu dia tak percaya kepada pedagang ini dan kemudian dia bunuh 100 orang ini. Sampai saja berita ni kepada Genghis Khan, memang confirm dia bengang gila lah. So dia pun hantar satu surat ancaman kepada Sultan Alauddin dan Sultan Alauddin tak menghiraukan langsung surat ancaman tersebut. Genghis Khan ni pun membuat keputusan untuk dia hantar tentera dia untuk cari Sultan Alauddin ni sampai ke lubang cacing. Dalam perjalanan mencari Sultan Alauddin ni, banyak kota-kota Islam telah pun ditawan, termasuklah Bukhara, Samarkand dan juga Otrar. Sebenarnya dalam perjalanan ini Sultan Alauddin pada tahun 1220 telah pun meninggal dunia disebabkan sesak nafas, tapi Genghis Khan tak tahu pun cerita ni. Kemudian perjalanan diteruskan, Sultan Jalaluddin menerajui tahta daripada Sultan Alauddin. Di Parwan, tentera Mongol telah berperang sekali lagi dengan tentera Khawarizmi ini. Dan dalam perang ini, tentera Khawarizmi dibantu oleh tentera Afghan. Tentera Mongol telah kalah dalam perang ini dan kemudiannya sampai saja berita ni kepada Genghis Khan, dia cakap tak apa, lepas ni aku personally akan turun perang dan aku akan cari Sultan Alauddin sampai dapat. Dia still tak tahu yang Sultan Alauddin tu dah tak ada sebenarnya. Dia pun perang sekali lagi tentera Mongol dengan tentera Khawarizmi dan pada waktu ini tentera Afghan tak lagi membantu tentera Khawarizmi disebabkan oleh berlakunya perebutan ghanimah pada waktu itu. Dan dipendekkan cerita, tentera Mongol yang diketuai oleh Genghis Khan ini telah memenangi ke atas tentera Khawarizmi ini. So pada waktu ini Genghis Khan telah menghantar cucu dia Hulagu Khan untuk pergi ke kota Baghdad untuk menawan kota Baghdad. So pada waktu itu Sultan Mu'tasim Billah adalah sultan kepada kerajaan Abbasiyah dan walaupun Sultan Mu'tasim Billah ni adalah satu sultan yang sangat hebat dari segi ketenteraan dan juga kepimpinan, tapi dia telah memandang rendah ke atas kehebatan tentera Mongol ini. Dan akhirnya apabila berlaku peperangan di kota Baghdad ini, telah kalahlah tentera Islam dan selama 40 hari berlakunya satu massacre yang sangat hebat di mana kita tengok diceritakan kepala orang Islam pada waktu itu yang dipenggal oleh tentera Mongol. Tentera Mongol susun kepala orang Islam pada waktu itu sehingga mampu membina sebuah piramid yang sangat besar. Dan ada satu part tu saya ingat ada seorang wanita ni, dia sedang mendukung bayi dia dan dia lari daripada tentera Mongol ini, dia naik ke sebuah menara yang sangat tinggi. So, sampai ke atas tu dia tengok kawasan pasar-pasar berdekatan dengan menara tu habis semua dah dibakar oleh tentera Mongol. Kemudian apabila tentera Mongol berjaya naik ke atas dan nak bunuh wanita itu, wanita tu pun buat keputusan untuk terjun daripada menara itu dan matilah perempuan itu dan bayi dia.